الكريم آله وأصحابه كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ثم أقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في تنزيله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي فاعطني محبتك ومغفرتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, yang pertama-tamanya kita merafakkan kesyukuran kehadirat Allah Ta'ala, yang mana dengan limpah kurnia dan juga dengan rahmat Dia, Alhamdulillah, pada malam ni kita sekali lagi dapat bertemu di dalam rumah Allah Ta'ala dalam rangka kita menunaikan solat fardu maghrib secara berjemaah, dan insya-Allah kita akan dirikan pula solat isya berjemaah. Mudah-mudahan solat kita, zikir kita, doa-doa kita ianya akan diperkenan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah sekalian, kita sambung lagi pembacaan kitab Mafhum At-Tasawuf yang dikarang oleh Syekh Abdul Ghalib Ahmad Isa hafizahullah ta'ala. Kita sampai kepada bab yang ketiga pada malam ni, iaitu berkenaan dengan sabar. Jadi dia kata bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid daraini amin. Dia kata as-salisatu, yang ketiga dia kata as-sabru 'alal bala'i. Hendaklah seseorang itu dia sabar di atas bala yang diuji oleh Allah Ta'ala kepada dia. Tuan-tuan, kita dah terang sabar itu dia ada 3 peringkat semua sekali. Sabar dia ada 3 peringkat. Yang pertama, as-sabru 'anil maksiyah. Dia sabar dengan maksiat kepada Allah Ta'ala. Walaupun maksiat itu bentuknya elok, walaupun maksiat itu lezat,
tak dinafikan. Tuan-tuan, dia lezat, dia kesenangan ni maksiyah. Ni disebutkan oleh ulama dan berdasarkan pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana maksiat itu adalah benda yang selari dengan hawa nafsu yang dibekalkan kepada manusia. Tuan-tuan, jadi semanis apapun, selazat apapun maksiat itu, maka bersabar. Kita sabar, kita tak ambil kelezatan yang sebentar ini untuk kelezatan yang kekal nanti pada hari akhirat. Jadi dia kena sabar. Tuan-tuan, kemudian martabat sabar yang berikutnya, yang kedua, as-sabru 'ala ta'ati. Dia kena sabar ketika mana melakukan taat kepada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, dia berjalan macam mana pun, nila ni tengah musim cuti sekolah, orang duk berjalan. Saya pun nak berjalan nanti akhir bulan. InsyaAllah. Tuan-tuan, tapi dia kena sabar. Dia kena sabar. Dia naik kapal terbang, sampai pada waktu dia kena cari tempat untuk dia mendirikan sembahyang. Tuan-tuan, dia naik kereta jauh macam mana sekalipun perjalanan, dia nak sampai cepat macam mana pun kena berhenti. Untuk apa? Mendirikan sembahyang. Tuan-tuan, dia cari harta sebanyak apa pun harta dia. Bila dah sampai kepada haul dan juga nisab, dia kena bawa keluar sikit, kerana itu adalah zakat yang diwajibkan kepada dia. Tuan-tuan, dia kena sabar. Bila mana dia ada isteri, dia ada anak-anak, maka dia kena jaga, dia kena nafkah dia punya keluarga dia. Tuan-tuan, saya pernah jumpa ada seorang kawan, kerana dia nakkan anak ni tadi dapat pendidikan yang elok. Tuan-tuan, dia sanggup hantar anak pergi sekolah yang elok, dan bayarannya juga elok, tuan-tuan. Biasanya tempat yang elok-elok ni, dia punya bayarannya pun elok juga, tuan-tuan. Tuan-tuan, jadi dia kata apa? Ni dia cerita dengan kami lah. Dia cakap dengan anak dia. Dia kata, yuran yang baba bayar ni, kalau baba nak pakai BMW sebulan lepas lah. Kalau nak pakai BMW dengan yuran yang baba bayar ni, lepas dah baba nak pakai BMW. Tapi baba tak pakai BMW pasal apa? Kerana kamu, mudah-mudahan kamu jadi anak saleh, mudah-mudahan kamu jadi anak yang elok. Tuan-tuan, dia kena sabar. Tuan-tuan, itu nanti akan jadi apa? Yang tu akan jadi saham kepada dia. Tuan-tuan, apa-apa juga harta yang dibelanjakan pada jalan Allah Ta'ala, tuan-tuan kena yakin dan percaya, dia akan diberikan gantian oleh Allah Ta'ala dengan yang lebih baik daripada apa yang dia belanjakan. Tuan-tuan, jadi dia kena taatlah. Dia kena sabar dengan ketaatan itu. Jalan jauh kena berhenti. Nak sampai cepat macam mana kena berhenti. Pasal apa? Kerana nak mendirikan sembahyang. Harta banyak mana sekalipun ada zakat yang wajib atas dia. Kemudian dia ada keluarga, dia nakkan ketenangan dalam keluarga dia. Tuan-tuan, wajib nafkah dekat atas dia. Isteri dia kena sabar dalam taat kepada suami dia, kerana suami, pasangan dan sebagainya. Tuan-tuan, jadi kerana tu ulama kata yang kedua sabar atas taat. Malam ni kita tengok pula yang ketiga, as-sabru 'alal bala, iaitulah sabar di atas segala bala yang Allah uji kepada dia. Maka kata pengarang kitab ni, wa minal ma'lum anna darad dunya, dan kita sedia maklum, dia kata bahawasanya darud dunya, bahawasanya dunia ini daru betila, ianya adalah tempat ujian, wa fitan, dan dia adalah tempat fitnah, wala tantahi, dan ianya tidak akan berakhir. Tuan-tuan, yang ni tadi bila saya murajaah kitab ni, tuan-tuan, bila kita baca apa ni ibarat ataupun ayat yang ada dalam kitab ni, subhanallah, yang ni perkataan ni menarik minat saya. Dia kata apa? Sedia maklum
Dunia dia adalah tempat ujian dan juga dia adalah tempat berlaku segala fitnah. Tuan-tuan tolong terima ni. Yang ni tolong redha hak yang ni. Kalau kita redha, kalau kita faham yang ni, tuan-tuan kita boleh terima hakikat ini. Tuan-tuan segala cabaran yang berada di atas muka bumi kita akan dapat hadapi dia. Kerana apa? Kerana kita tahu dah memang itu resmi dunia. Kita tahu dah. Sebagaimana anak-anak kita yang sekolah lah di asrama misalnya. Tuan-tuan, budak-budak ni ialah dia fikiran dia budak-budak. Dia nak main game, dia nak berseronok, tapi bila dah sampai dekat asrama dia boleh redha. Handphone dia tinggal di rumah. Kemudian segala keseronokan dia tinggalkan di rumah. Dekat sekolah tak boleh buat sebarang-sebarang. Nanti kena ambil tindakan tata tertib. Nanti kena buang sekolah. Nanti kena gantung sekolah. Dan dia boleh redha. Kenapa? Kerana dah diberitahu awal dah. Masuk asrama macam ni peraturan dia. Kamu belajar dekat sini, ini dia punya peraturan dia. Tuan-tuan, maka dunia yang penuh dengan pancaroba ni, tuan-tuan, dunia yang kadang-kadang membuatkan kita rasa gembira, yang kadang-kadang membuatkan kita berasa sedih, yang membuatkan kita rasa takut, macam-macam perasaan. Tuan-tuan tengok apa pengarang kitab ni kata, an-darad dunia, sesungguhnya dunia itu daru betila, ianya adalah tempat ujian Allah Ta'ala, wa fitan, dan ianya adalah tempat fitnah, kata ulama. Tuan-tuan, ni keadaan dunia. Tuan-tuan, nanti kita akan tengok apakah dia ujian Allah Ta'ala kepada kita manusia. Tuan-tuan, ujian semua kena, termasuk Nabi SAW. Kata Nabi SAW, asyaddul bala, yang paling berat dia punya bala, dia punya ujian, kata Nabi SAW, adalah al-anbiya'i war rusul. Yang ni yang paling berat diuji oleh Allah Ta'ala, iaitu para nabi dan juga para rasul. Tuan-tuan, kemudian siapa lagi yang diuji oleh Allah Ta'ala? Thummal amsal fa amsal. Kemudian orang-orang yang mengikuti jalan keduanya, iaitu jalan Nabi dan juga jalan para rasul. Tuan-tuan, ni adalah orang-orang yang asyaddul bala. Mereka berat, mereka banyak, dahsyat, diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, jadi ini satu kenyataan yang tak boleh kita elak dia. Baik, maka kata pengarang, wala tantahi, dan dia tak akan berakhir. Tuan-tuan, dia tidak akan berakhir selagi mana kita hidup, selagi itu diuji. Tuan-tuan, saya tak tahulah tentera lah ni. Kalau tentera dulu dia ada satu peribahasa depa kata apa? Agi hidup, agi ngelaban, depa kata. Maksud dia apa? Tuan-tuan, selagi mana hidup, selagi itulah mereka akan diuji. Akan datang ujian kepada mereka. Selama mana mereka itu hidup, selama mana kita hidup. Maka dia kata, wala tantahi fitaniha, dan tidak akan berakhir segala fitnah dunia itu. Minal insan, daripada manusia. Dia tidak akan pernah berakhir. Tuan-tuan, dia berakhir dengan apa? Illa bil mauti, kecuali dengan kematian, kata pengarang kitab ni. Tuan-tuan, Masya Allah, itu hari bila ditanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Tuan-tuan, Imam Ahmad bin Hanbal ni kan, kalau kita baca dia punya sejarah kehidupan dia, tuan-tuan, dia memenuhkan masa dia dengan perkara-perkara yang berfaedah. Dia memenuhkan masa-masa dia dengan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, ni sunnah Nabi SAW. Tuan-tuan, ni sunnah besar ni. Tuan-tuan, dalam keadaan kita buat sunnah-sunnah yang lain,
Jangan kita kira duk makan kambing ya. Makan kambing sunnah kan. Makan pohon kambing, oh Nabi suka pohon kambing. Oh, yang buat kenyang perut sunnah. Macam tu. Tuan-tuan, bila kata sunnah ni, tuan-tuan kita kena ikut Nabi. Kita kena sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih daripada segala-galanya. Tuan-tuan, ni adalah sunnah yang paling besar. Apa dia? Memenuhkan masa dengan perkara-perkara kebaikan dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sebut, dan Nabi sebut perkara ni. Kata Nabi, lastu min dadin, aku tak dicipta oleh Allah Taala untuk perkara yang sia-sia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, jadi Imam Ahmad bin Hanbal dia menyambut seruan ini. Nabi kata lastu min dadin, aku tak dijadikan oleh Allah Taala untuk perkara-perkara yang tidak berfaedah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tuan, maknanya ada je aktiviti Imam Ahmad bin Hanbal yang mana aktiviti itu adalah aktiviti kebaikan, sehingga anak murid tanya, wahai Imam, bila kamu berehat ni? Dan tuan ditanya, bila kamu berehat ni? Nanti saat nanti dakwah, nanti saat nanti kamu mengajak, nanti saat nanti karang ibadat, nanti saat lagi karang membaca, nanti saat. Dan tuan, penuh masa dengan perkara-perkara yang macam tu. Dan tuan, apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Dunia adalah tempat ta'ab, ianya adalah tempat letih. Dan tuan, hidup atas dunia ta'ban, ianya adalah tempat yang meletihkan manusia. Dan tuan, dunia macam tu sifat dia, meletihkan kita. Tetapi kata Imam Ahmad bin Hanbal, kita akan istirahat nanti bila mana kita dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, pada masa tu rehatlah, pada masa tu tak ada lagi dah fitnah sebagaimana yang berlaku di atas muka bumi semasa kita hidup dulu ni. Dan tuan, maka demikian kata pengarang pada kitab ni. Maka dia kata, fasahibul mali maftunun, orang yang ada harta diuji bimalihi, dengan harta dia. Dan tuan, siapa kata orang ada harta ni senang? Siapa kata orang yang banyak duit itu senang? Tak. Maftun bimalihi, dia diuji dengan harta dia. Dia banyak harta, maka dia diuji dia. Ai mukhtabirun wa mumtahin, yang mana dia akan diuji, maka dia akan diikhtibar. Tuan-tuan, dia akan dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, ni bagi orang yang ada harta. Tuan-tuan, kan kita sebut dah sebelum ni, ujian Allah Taala itu dalam dalam keadaan yang pelbagai. Tuan-tuan, ada ujian Allah Taala dalam bentuk yang menyenangkan hati. Tuan-tuan, yang ni juga adalah apa? Ujian Allah Taala. Dan tuan, ada ujian yang menyempitkan dada, yang itu adalah ujian Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang manusia. Dan tuan, dunia adalah pentas ujian. Sebab itu Allah Taala kata, mati ke hidup ke liyabluwakum, Allah nak uji kamu, siapa di antara kamu yang paling baik amalnya kepada Allah Taala. Dan tuan, Allah Ta'ala nak tengok orang senang syukur dengan Allah Ta'ala. Allah nak tengok kalau dia diuji dengan musibah, istirja, dia akan balik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang ada harta pun dia akan apa? Diuji oleh Allah Ta'ala. Macam mana dia diuji? Hal yasrifuhu fima ya'ud alaihi bithawabi min awjihil khairil mukhtalifah. Dia kata, dan Allah Ta'ala uji dia. Allah Ta'ala nak tengok dia, adakah dia membelanjakan harta pada jalan yang bila mana dia belanjakan harta itu akan mengembalikan kepada dia, akan balik kepada dia thawab, pahala daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ni Allah Subhanahu wa Ta'ala nak tengok. Sebab itu bila manusia dia berdiri depan Allah Ta'ala esok ni, Dan tuan, bila kita berdiri depan Tuhan esok ni,
Dan tuan, bila mana kita dipersoal oleh Allah Ta'ala esok ni, kata Nabi SAW, la tazulu qadama abdin hatta yus'al an arba', kata Nabi. Tidak akan bergerak kedua telapak kaki seseorang itu melainkan setelah dia ditanya oleh Allah Ta'ala akan 4 perkara ni. Dan tuan, salah satu yang akan ditanya oleh Allah Ta'ala adalah apa dia? Daripada harta dia. Min aina tasabahu wa fima anfaqah. 2 benda. Kalau harta 2 benda. Wa min aina tasabahu. Daripada mana dia mendapatkan harta tersebut. Dan tuan, macam mana cara dia mendapatkan harta itu. Dan tuan, harta pula ada 2 kan. Yang pertama halal dan satu lagi haram. Tengok. Dia dapat daripada arah yang mana satu? Halal ke? Ataupun yang diharamkan ke? Dan tuan, dah cerita daripada mana pendapatan ni. Kemudian Nabi kata, Allah Ta'ala tanya pula, dah ada harta dah. Nabi kata, Allah Ta'ala tanya pula, fima anfaqah. Dia belanjakan ke mana, kata Nabi. Ke mana yang dia pergi belanjakan? Dan tuan, belanja ni pun ada 2. Sebagaimana yang disebut dalam tafsir Al-Jalalain. Dan tuan, perbelanjaan ada 2 jalan. Satu, fi sabilillah. Dia belanja pada jalan Allah. Dan satu lagi, fi sabilis syaitan. Iaitulah pada jalan syaitan. Dan tuan, jadi mana yang dia pergi belanja? Tuan-tuan, yang ni ujian bagi orang-orang yang ada harta. Bahkan Nabi SAW sebut, siapa-siapa yang memperbanyakkan hartanya, maka ini akan membuatkan dia berdiri lama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tuan, dia akan diperhitung oleh Allah Ta'ala. Kerana tu Imam Abu Hanifah An-Nu'man rahimahullahu ta'ala, dan tuan, ni salah seorang daripada orang yang saleh tetapi kaya. Dan tuan, tapi bagaimana kaya? Gaya orang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Dan tuan, kaya ni ada 2. Kaya cara orang kufur. Kaya cara orang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Lagu mana? Dan tuan, Imam Abu Hanifah An-Nu'man, dia untung banyak mana sekalipun. Dan tuan, berapa juta pun keuntungan dia. Dan tuan, dia akan ambil untuk belanja diri dia hanya 4,000 dirham saja. Dan tuan, dia akan ambil 4,000 dirham saja. Dia tak ambil lebih. Habis tu Ustaz, yang lebih-lebih tu Imam Abu Hanifah buat apa? Yang ni bagi dekat madrasah. Yang ni bagi dekat orang yang mengajar Al-Quran. Yang ni siapa nak buat program agama dia bagi. Yang ni untuk tolong orang susah. Subhanallah. Tengok. Nah, yang ni kaya gaya Imam Abu Hanifah An-Nu'man, orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Dan tuan, untung berapa banyak pun 4,000 dirham saja yang Imam Abu Hanifah akan ambil daripada keuntungan itu. 4,000 ya. Kita doa, oi, makin maju dia makin tak nampak kat masjid. Contoh, ni bukan orang sini, orang India. Sekali lagi nanti kalau kata orang sini tak lepas balik kan, depa pergi kunci mutu saya. Masya-Allah, tabarakallah. Dan dia akan diuji oleh Allah Taala. Baik. Kemudian dia kata apa lagi? Wal faqiru maftun bi faqrihi. Orang fakir pun dia akan diuji dengan kefakiran dia. Tuan-tuan, orang yang banyak harta dia akan diuji oleh Allah Ta'ala. Wal faqir, manakala orang fakir maftunun bi faqrihi, dia juga akan diuji dengan kefakiran dia. Ui, tuan-tuan, dahlah dia susah. Kemudian susah itu ujian daripada Allah Ta'ala. Lagu mana? Hal yasbiru alaihi. Adakah dia sabar dengan kefakirannya itu? Allahu Akbar. Tuan-tuan, ni satu proses yang sukar. Yang ni satu proses yang amat susah ni. Tuan-tuan, dia hidup dalam keadaan susah. Dia meratapi kesusahan dia. Tuan-tuan, dia diuji dengan kesusahan kepada dia.
Tuan-tuan, benda ni kalau orang pernah susah, dia dapat rasa ni. Apa yang saya sebut ni. Kalau dia pernah susah. Tuan-tuan, kalau dia daripada keluarga yang susah. Makan ikan termenung. Kan? Kalau tempat saya, apa ni, nama ikan kembung. Atau ikan tamban. Kemudian nak buat kuah, ambil ayak kosong ni. Bubuh dekat dalam nasi. Makan macam tu ya. Kan, ayak ni pun ayak kosong nak bagi sedap sikit. Belakang rumah ada limau kasturi apa? Duk perah limau kasturi bergula, tu saja. Lepas tu sejuk. Masya-Allah. Tuan-tuan, kita suruh orang sabar ni senang. Sabarlah atas kesusahan. Tuan-tuan, kadang-kadang dia boleh sebut tapi dia tak pernah rasa. Kalau dalam istilah tasawuf, man lam yazuk lam yadri. Siapa yang tak pernah rasa, dia tidak akan pernah tahu. Tuan-tuan, dia tidak akan tahu. Dia hanya tahu hak ni susah. Tuan-tuan, tapi beza dengan orang yang tahu, lalu dia merasainya. Tuan-tuan, sebab itu kita doa dengan Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita tak kufur dengan Allah Ta'ala. Tuan-tuan, Allah Ta'ala alam lah. Saya dulu berguru dengan tok-tok guru. Guru saya, Alhamdulillah lah. Tuan-tuan, kan? Umur mereka ni, saya ingat lagi, Tuan Guru Haji Zakaria dulu ni, umur 77 masa saya belajar dengan dia. Tuan Guru Haji Harun Bukit Besar, umur dia masa tu dah 80. Ulama tu, Masya Allah, tuan-tuan, macam santan. Kan? Dia macam santan kelapa, santan nyok ni. Kan? Macam-macam benda kita boleh buat dengan santan ni, subhanallah. Keikhlasan mereka dan sebagainya. Tuan-tuan, mereka banyak menasihati kami tentang ini. Bila mana esok diuji oleh Allah Ta'ala, pada masa tu bagaimana keadaan kita. Tuan-tuan, pada masa tu boleh lagi tak berhubungan dengan Nabi SAW. Tuan-tuan, pada masa diuji oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, masa tu boleh lagi tak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu wa ardah. Tuan-tuan, anak dia dimasukkan dalam parit, yang dalam parit tu dinyalakan api. Ammar bin Yasir. Tuan-tuan, anak kecil. Kalau saya tak sanggup, tak sanggup. Kan, tak sanggup. Saya tanpa siapa, saya cepat habiskan pengajian di Yaman hari tu ni. Tuan-tuan, masa di Mesir, saya bujang. Saya seorang-seorang. Saya seorang-seorang. Makan ke tak makan, lantak pergi kan? Kita seorang-seorang. Kalau lapar pun kita seorang. Ni cerita masa mengaji dekat Mesir. Tuan-tuan, masa mengaji di Hadramaut, masa mengaji di Yaman, masa tu dah ada anak-anak dah. Satu hari saya di Yaman, tuan-tuan, saya buat jadual makan dekat keluarga. Yalah, kita tak kerja mengaji. Duit orang mengaji ni dia bukan makin bertambah, dia makin kurang. Ni duit orang mengaji, dia tak ada. Kalau ada orang bagi, alhamdulillah. Tak ada, kurang. Tuan-tuan, jadi kita buat apa? Kita buat jadual. 3 hari telur, 2 hari ikan ataupun ayam. Tuan-tuan, satu hari anak saya Muhammad Lob Sa'ah. Anak saya Muhammad nama. Tuan-tuan, dia tengah-tengah duk makan telur. Dia nak telan telur tu. Dia nak apa ni, nak terbelahak balik. 3 hari makan telur, tuan-tuan. Dia nak telan, dia terbelahak. Dia tahan macam tu. Tuan-tuan, dia nak muntah depan saya. Dia nak terbelahak depan saya. Tak berani. Moga pop dia cengih. Kan? Hang terbelahak siap. Kan? Telur ni mahal, apa tahu? Contoh. Tuan-tuan, bila tengok macam tu, tak boleh jadi macam ni. Tak boleh jadi. No? Kena habiskan cepat-cepat. Kena khatamkan kitab cepat-cepat. Tuan-tuan, habis je pengajian, beli tiket balik terus. Subhanallah. Tuan-tuan, Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu wa ardah, anak dia dihumban dalam parit yang dinyalakan api. Tuan-tuan, agak-agak pada masa tu nanti kita boleh pusing lagi ke tasbih macam lah ni. Tu nak tanya ni. Tuan-tuan, pada masa tu boleh lagi ke? Kita pusing-pusing ridak kita macam tu boleh lagi ke agak-agak? Kalau boleh, alhamdulillah. Tuan-tuan, tapi kita takut macam ni. Tengok apa pengarang kitab ni kata, wal faqiru maftun. Orang fakir dia diuji oleh Allah Ta'ala dengan kefakiran dia. Tuan-tuan, orang fakir tak ada apa-apa. Fakir beza dengan miskin. Tuan-tuan, tengok dalam kitab fiqh dia kata apa?
Orang miskin ni, kalau sebulan dia perlukan 500, tuan-tuan dia tak ada 500, dia cuma ada separuh daripada 500. Tuan-tuan maknanya apa? Dia ada 200 setengah, dia ada separuh, dia tak cukup lagi separuh. Tuan-tuan fakir siapa? Fakir adalah orang yang dia perlukan 500 tetapi dia ada kurang daripada separuh ataupun dia tak ada terus. Yang ni adalah orang fakir. Tuan-tuan macam mana dia nak jadi macam ni? Hal yasbir alaih? Adakah dia sabar dengan kefakiran itu? Dan muhasabah balik. Dia sabar tak dengan benda tu? Wa yarda? Adakah dia rida pada masa tu? Tuan-tuan ada orang subhanallah kan. Dia ialah rezeki ni masing-masing. Rezeki masing-masing lah. Kalau kita dapat alhamdulillah, kalau tak dapat sabar. Ada beberapa orang apa ni kawan kita, dia tengok mutu kita kan, dia gosok. Dia duk gosok kan, dia kata dia kata dapat sebiji macam ni syok. Tuan-tuan samalah juga kita kan. Kadang-kadang bila kita tengok apa yang ada pada orang ni, Allah, kalaulah boleh dekat aku ni, tuan-tuan, kerana tengok dengan mata yang macam ni lah, menyebabkan apa kita tak boleh nak bersyukur dengan apa yang ada pada kita. Maka kerana tu pengarang kitab ni dia buka minda kita. Kalau orang kaya diuji oleh Allah Ta'ala macam tadi tu, orang fakir hal yasbir alaih wa yarda? Adakah dia boleh sabar dan adakah dia boleh redha bima qassamallahu lahu, dengan apa yang Allah Ta'ala beri kepada dia? Dan adakah dia boleh sabar ni ketika mana esok dia diuji oleh Allah Ta'ala? Tengok. Dan dia kata yajza'u wa yaskhat, ataupun dia mengeluh dan juga akhirnya yaskhat, dia derhaka dengan Allah Ta'ala. Tuan-tuan, kerana kesusahan dia sanggup melakukan kekufuran kepada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, kerana kesusahan dia ambil jalan pintas. Kerana apa? Kerana tak tahan lagi dah ni. Tuan-tuan, baru ni saya ada tengok video tapi berlaku di negara jiran. Tuan-tuan, dia stres dengan kesusahan. Akhirnya apa? Dia duk kata kepada suami dia, hidup dengan hang selama ni susah. Hidup dengan hang selama ni jadi macam ni. Menangis-nangis kawan tu. Tuan-tuan, dia tinggikan suara kepada suami dia. Tuan-tuan tengok. Kerana tu Nabi SAW dia ada sebut juga. Berkenaan dengan fakir ni, kata Nabi SAW, al-faqru, sesungguhnya fakir itu yahtamilul kufur, dia boleh membawa manusia kepada kekufuran dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, kita minta dengan Allah Ta'ala, mudah-mudahan kita redha dengan segala pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kemudian dia kata lagi, wasahibus sihhati, dan juga orang yang mempunyai kesihatan, maftun, dia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, orang kaya tadi dia diuji dengan apa? Tengok dia dapat daripada mana, belanja dia pula macam mana. Orang fakir dia diuji oleh Allah Ta'ala, sama ada dia sabar ataupun dia redha. Bagaimana? Dan orang yang diberikan kesihatan maftun, dia juga akan diuji bi'afiyatihi, dengan kesihatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada diri dia. Dan dia akan diuji oleh Allah Ta'ala. Elok-elok sihat, tiba-tiba sakit. Dan elok-elok boleh berlari, tak boleh berlari dah ustaz. Lah ni. Pasal apa dah tak sihat lagi dah. Dulu semayang berdiri gagah, hari ni semayang di hujung-hujung. Pasal apa? Kerana kena pakai kerusi, tak mau ganggu dekat orang. Dan orang yang sihat dia akan diuji oleh Allah Ta'ala. Dan sebab itu Nabi SAW sebut, sebelum datangnya ujian-ujian ini, takut-takut nanti esok kita jadi sebaliknya. Kata Nabi SAW apa dia? Jaga 5 perkara sebelum datang 5 perkara.
senang sebelum susah, kemudian kaya sebelum miskin, kemudian lapang sebelumnya sibuk, sehat sebelumnya sakit, mati sebelumnya hidup. Tuan-tuan jaga benda ni. Pasal apa? Mudah-mudahan esok ni bila kita diuji dengan kesihatan ni, dah tak berapa sempurna dah apa yang kita buat. Tuan-tuan sekurang-kurangnya dalam kehidupan kita dulu ni, kita pernah juga buat ibadat yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian dia kata lagi wasahibul ilmi. Dan orang yang ada ilmu maftunun, dia juga akan diuji oleh Allah taala biilmihi, dengan ilmu yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada dia. Allahu akbar. Dan orang yang ada ilmu pun diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan macam mana Allah taala uji dengan ilmu ni? Imam Syafi'i rahimahullahu taala menyebut, kadang-kadang ada orang yang terhijab dengan ilmu dia sendiri. Tuan-tuan, dia terlindung dengan ilmu dia sendiri. Tuan-tuan, dia anggap dia pandai, dialah yang paling betul. Kemudian dialah yang perlu diikuti. Tuan-tuan, cakap dia sahaja yang perlu didengari. Tuan-tuan, dia nak mendapatkan pengaruh, nak dapatkan harta keduniaan. Tuan-tuan, ini semuanya adalah ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh manusia. Tuan-tuan, jadi sikap kita apa dia? Sabar alal bala. Dia antara apa yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan orang yang boleh sabar bila mana dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala dia berfirman, Alif Lam Mim, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Alif Lam Mim. Adakah manusia itu menyangka Allah akan tinggalkan dia dalam keadaan hanya yaqulu amanna, dia hanya berkata kami dah beriman kepada Allah taala. Tuan-tuan, Allah tak tinggalkan kita hanya dalam keadaan itu. Allah takkan tinggalkan kita. Nah, tuan-tuan, Allah taala takkan tinggalkan kita dalam keadaan kita duk berzikir pada hari-hari. Bahkan dalam satu riwayat kata, semakin dekat seseorang dengan Allah taala, semakin besar dan hebat pula lah ujian Allah Subhanahu wa taala ke atas diri dia. Tuan-tuan, semakin besar ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, sebab itu ada satu orang ulama daripada Hadramut. Nah, bila mana dia dah sampai kepada kemuncaknya, nah, tuan-tuan, dia ni masya-Allah sampai Dubai panggil dia, kerajaan Dubai panggil dia untuk jadi apa dah? Mustasyar ad-diniyah, untuk jadi penasihat agama bagi negara Dubai. Masya Allah. Dan dia dipanggil kan. Kemudian seluruh dunia kenal dia. Akhirnya ada perasaan yang kurang sedap dalam hati dia. Tuan-tuan, apa yang kurang sedap ni? Tuan-tuan, bila dia tengok ramai yang ikut dia, ramai yang puja dia, ramai yang minat dengan dia, akhirnya dia pergi kepada guru dia, mengadu kepada guru dia. Macam mana nak buat lah ni? Nah, aku berada di kemuncak, tolong nasihat kepada saya. Dia mengadu kepada guru dia. Dan guru dia kata apa? Kamu kena balik semula kepada niat yang asal. Kena balik semula kepada niat yang asal. Dakwah li ajlillah. Ianya adalah kerana Allah, bukan kerana pengikut. Tuan-tuan, sebab itu nanti di mahsyar Allah Ta'ala ada Nabi yang pengikutnya hanya seorang. Ada Nabi yang pengikutnya cuma 3 orang, 4 orang. Ada yang 50 orang. Tuan-tuan, sebab itu ramai dia bukannya kebenaran. Benar itu apa yang menepati Quran dan juga sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, jadi
dia rasa bahaya benda ni. Bila mana apa ni orang ramai dengan dia, apa semua orang sayang dekat dia, macam-macam orang beri kat dia. Tuan-tuan, guru dia kata apa? Balik semula kepada niat yang asal, iaitulah dakwah li ajlillah. Ianya adalah kerana Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, nak ceritanya apa? Kita tak sunyi daripada diuji oleh Allah Taala. Kemudian Allah Taala kata, "Walaqad fatanna alladhina min qablihim." Sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum daripada mereka itu. Allah dah uji dah. Sebelum daripada kita dah diuji ramai orang oleh Allah Taala. Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu, maka dapat diketahui daripada ujian itu, diketahui siapakah dia sadaqu, orang yang benar dengan Allah Taala. Wala ya'lamanna al-kadhibin, dan diketahui siapakah pula orang-orang yang berdusta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, ayat ni Allah Subhanahu wa taala nak peringat pada kita. Bila mana diuji oleh Allah Taala, kita golongan mana? Sadaqu ataupun daripada golongan kadhibin, golongan yang benar ataupun daripada golongan orang yang berdusta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kita doa dengan Allah Taala, mudah-mudahan kita istiqamah atas stand kita, atas mauqif, atas kedudukan kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, nanti kita akan tengok pula perkara-perkara yang mana perlu untuk seseorang itu sabar, dan bagaimana pula untuk jadi orang yang sabar dengan segala yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita manusia. Jadi kita sambung nanti pada pertemuan yang akan datang, insya-Allah taala. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak baik datang daripada kejahilan diri saya sendiri, walaupun hakikat kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammudna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna, antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahu a'lam.